الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فسؤال Imam Asyuti rahimahullahu ta'ala pernah berkata, yang maksudnya dimakbulkan doa apabila beserta dengan menjaga syarat-syarat dan adab-adab berdoa kerana salah satu daripada 4 sebab berikut. Yang pertama, sifat mulia yang ada pada diri pembaca doa itu sendiri. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, tempat. Yang keempat, rahsia dalam doa itu. Inilah 4 keadaan yang perlu kita ketahui bagaimana doa kita tu nak cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 ni campur 2 di atas. Yang pertama syarat, yang kedua adab. Campur 4 tu jadi 6. 6 ini perlu kita pelajari. Syarat-syarat doa, adab-adab doa. Kita yang nak baca doa tu macam mana sifat kita. Kemudian merebut waktu yang baik untuk mustajab. Kemudian menghadirkan diri ke tempat-tempat yang baik supaya mustajab. Dan yang terakhir, yang keempat dalam nombor sini ataupun yang keenam, jenis-jenis doa yang mempunyai rahsia tersendiri untuk kita baca. Kadang-kadang doa itu berbentuk permohonan yang khusus. Macam kita minta hati yang tenang, macam kita minta rezeki yang murah, macam kita minta hidup yang bahagia, macam kita minta yang tertentu. Kadang-kadang secara umum. Yang tu kita akan jumpa dalam perbincangan yang akan datang. Baik, kita masuk kepada tajuk yang pertama, syarat-syarat berdoa. Syarat yang paling penting sekali yang nombor 1 ni, bahawa hartanya halal. Jadi syarat kita nak Allah makbulkan doa kita, pastikan cara kita dapat duit itu tidak terlibat dengan duit yang diperolehi dalam bentuk usaha yang haram. Kita dapat harta, kita dapat kasut dengan curi hak orang di masjid. Kita dapat duit dengan rasuah. Kita dapat duit dengan hutang orang sengaja tak mau bayar sedangkan kita mampu. Kita dapat duit dengan zakat yang dikeluarkan tak habis ataupun tak keluar langsung. Semua tu harta yang haram. Mungkin kita sembahyang tak nak tinggal, nombor ekor tak nak tikam, tapi duit zakat keluar tak habis. Kita sudah menyimpan duit haram. Hak ni kena kepada tu lebih ada pergi sembahyang masjid surau. Dia buat pejam mata tang zakat, tak dikeluarkan. Sedangkan dia sembahyang tak tinggal. Sedangkan dia tak pernah dapat rasuah, dia tak pernah main judi, dia tak pernah masuk ikan nombor ekor, dia tak pernah curi duit orang. Tapi duit zakat yang hak golongan yang 8 fakir miskin tak dikeluarkan ataupun keluar tak habis. Dia sudah mencampurkan duit dia yang halal dengan duit yang haram, bukan hak dia. Lepas tu dia baca doa, payah nak mustajab kerana dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram dalam simpanan dan perbelanjaan dia secara harian. Yang ni kita takut kena kat kita. Kalau saya suruh angkat tangan, siapa pernah tikam nombor ekor? Mungkin tak. Kita tak nak masuk ke nombor ekor, lintas biasa. Siapa yang pernah terima rasuah?
Siapa yang pernah mencuri, mungkin kita tak mencuri, kita tak menjudi. Tetapi satu lagi yang boleh kena kat kita, iaitu syaitan kata duit hang tu tak selalu keluar zakat. Keluar zakat peterah sudah. Kat peterah murah RM8. Tak selalu keluar zakat perniagaan hang berniaga, tak selalu keluar. Keluar tu selalu habis. Orang buat benar, jangan ada keluar zakat padi banyak-banyak. Dulu tak apa, orang nampak buah padi dalam gundi 10 gundi, keluar segundi lah buah padi dalam lori. Gundi tak ada lah. Jadi bila buah dalam lori, dia pergi ke Kelang. Lepas tu dia bertukar jadi ketui duit. Masa tu hang simpan, tak selalu keluar zakat. Keluar pun tak banyak-banyak, sikit-sikit sudah. Zakat kena 1,000, keluar 100 dah. 900 lagi belanja, beli roti canai. Jadi bila duit zakat yang bukan hak kita, hak fakir miskin kita simpan sekali dengan kita, malapetaka boleh kena kat kita disebabkan kita ambil yang haram. Mungkin malapetaka tu anak kita derhaka tak mau sembahyang. Mungkin malapetaka itu kereta kita cepat rajin rosak. Mungkin malapetaka tu pencuri masuk curi duit kita. Mungkin malapetaka tu rumah terbakar. Macam-macam malapetaka Allah boleh hantar masa hidup di dunia kepada orang yang bersumberkan rezeki yang haram. Ada satu keluarga rajin cari duit cara haram. Macam mana cari duit cara haram? Dia meniaga nasi. Nasi lauk ayam, bukan lauk khinzir. Lauk khinzir koklah haram. Ni lauk ayam sembelih elok. Sembelih ayam sehari 25 ekor. Nasi sekawah kali masak. Laku sehari dapat ribu-ribu ringgit. Tapi duit nasi yang dia jual itu bukan bulan lam, siang hari bulan puasa ke 12 tengah hari. Bahannya halal. Ayam sembelih bukan ayam cucuk tengkok nak. Ayam sembelih baca bismillah. Nasi masak elok, lauk pun buat gulai kawah. Sekali jual berkawah-kawah. Jual di satu tempat, kalau kita kata jual di gurun, orang Sungai Petani pun pergi makan. Punya jauh orang cari bulan puasa ni. Bulan tak puasa orang tak pergi Sungai Petani, mereka cari kedai Sungai Petani ya. Bulan puasa dah jauh mai. Pasal dia berbau. Masak nasi kawah. Di belah Singkiang contoh ada. Orang Sungai Petani pun pergi. Masak di Bukit Bertajam, orang sini pun pergi. Jauh dia boleh bau. Untung banyak, sehari ribu-ribu ringgit masuk. Kerana jual nasi tengah hari bulan puasa, tak ada orang jual, dia jual. Yang main makan pun satu mazhab dengan dia. Mazhab tak puasa semua bukan musafir habis. Untung sebulan bulan puasa tu boleh belanja setahun. Punya banyak laku bulan lain biasa. Tak apa laku kedai. Bulan lain orang dia buka juga. Tapi Allah huru harakan keluarga dia. Anak berkeli dengan mak pak. Laki berkeli dengan bini. Makan duit haram, hidup tak tenang. Rumah tangga porak-poranda. Rezeki tak berkat. Hak dia nampak berlambat-lambat untung. Dia lawan Allah Ta'ala terang-terang dengan dia. Allah Ta'ala suruh puasa, aku nak suruh beli nasi aku. Dia puasa tak puasa tu dia punya pasal. Tapi dia tukang jual nasi kepada orang-orang yang buat dosa besar semua. Tak puasa ni kabiratu minal kabair. Dia nampak duit masak banyak masuk. Tapi dengan duit tu dia beli beras, beli nasi, beli lauk, dia makan anak bini. Hidup dia pun tak bahagia. Semayang tak mau. Berkeli sikit-sikit. Masalah kecil dia berkeli. Sampai peringkat ada orang cerita anak dia tu ligan pak keluar dari rumah. Pasal mereka cari duit cara haram. Jadi cara haram ni kalau boleh kita jauhi dan kita doa agar kita dapat yang halal. Dan doa tu kita pernah cerita hari tu, Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkayakan kami atau percukupkan kami dengan
halalika, dengan yang engkau halalkan. An haramika, jangan terlibat dengan yang engkau haramkan. Minta rezeki yang halal. Dan salah satu doa minta rezeki yang halal, doa lepas sembahyang subuh yang dibaca oleh Nabi SAW. Doa tu ada dalam kitab Al-Azkar yang kita tulis, dan ada dalam kitab Imam Suyuti yang warna ungu tu. Doa Nabi SAW baca waktu subuh, pas sembahyang subuh. Wa rizqan tayyiba, ada lafaz dia gitu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bagus, dan amal soleh yang diterima. 3 permintaan Nabi SAW lepas sembahyang subuh. Salah satunya rezeki yang bagus, rezeki yang halal. Tengoklah kita azkar yang tebal tu, yang saya tulis tu ada. Dalam kitab Imam Suyuti pun ada yang warna ungu yang kecil. Doa Nabi SAW baca lepas sembahyang subuh, memohon 3 perkara. Salah satunya rizqan tayyiba, rezeki yang bagus, yakni rezeki yang halal. Itu yang pertama. Quran suruh lagu tu, hadis suruh lagu tu. Quran suruh dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, surah Al-Baqarah ayat 172, surah Al-Baqarah ayat 168. Ketiga-tiga ayat itu ada pada muka surat 114, 115. Baik, kita tengok. Saya tak terjemah dalam tulisan Melayu, tapi saya terjemah dalam bacaan. Hadis muka surat 114 riwayat Imam Muslim. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Bagus. Allah tak terima melainkan yang bagus. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Maha Bagus. Allah tak terima melainkan yang bagus. Allah terima rezeki yang bagus, yang halal. Allah terima amalan yang bagus, yang tidak batal. Allah terima akhlak yang bagus, yang elok-elok Allah Ta'ala terima daripada kita. Hak kotor-kotor, hak jahat-jahat, hak buruk-buruk, Allah tak mau. Kita pun begitu. Orang bagi nasi baru masak tak sihat, kita makan. Orang bagi nasi basi yang kemarin dulu, kita tak mau. Kita pun ada nasi hak elok, tak mau nasi basi. Orang bagi kat kita makan minuman yang sedap, kita minum. Minuman yang expired lah, kita tak mau. Maka demikian juga Allah Ta'ala ajak kat kita dalam hadis ni. Dan sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah telah suruh kepada para rasul. Kita orang beriman disuruh dengan suruhan yang sama yang Allah telah suruh kepada kekasih-kekasih Allah yang bernama golongan para rasul. Apa Allah firman kepada rasul? Ayat 51 surah Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusulu qulu minat tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Surah Al-Mu'minun juzuk 18. Qad aflahal mu'minun. Ayat ke-51 Allah berfirman, wahai seluruh para rasul, makanlah kamu semua daripada yang bagus-bagus, yakni yang halal-halal, dan lakukan amalan yang baik. Lakukan amal ibadat, amal soleh setelah kamu dahulukan makan yang halal dulu. Cari rezeki cara halal. Lepas kamu dapat cari rezeki cara halal, buat ibadat dengan bersumberkan tenaga yang kamu dapat daripada rezeki yang halal itu. Kamu pergi mengaji dengan kereta yang kamu beli cara halal. Kamu sembahyang dengan kain telekung, kain pelikat yang kamu beli cara halal. Kamu makan dengan nasi lauk yang kamu dapat cara halal. Kamu belanja dengan duit yang kamu dapat cara halal. Kamu beli rumah dengan pinjaman cara Islam, bukan pinjaman cara riba. Cara halal ke semua. Lepas kamu pastikan sumber rezeki kamu yang ni halal, yang ni halal, yang ni tak haram, yang ni tak haram, baru kamu buat yang kedua, iaitu amal ibadat. Amal ibadat perintah yang kedua setelah perintah yang pertama, dahulukan yang halal. Kalau halal tidak didahulukan, ibadat yang kedua payah nak buat. Orang tu dia hanya minum arak. Boleh dah ada sembahyang 5 waktu? Tak boleh.
Jadi masalah lagi ada. Orang tu dia kerja main judi. Bolehkah dia sembahyang? Tak sembahyang terus. Orang tu dia kerja terima rasuah. Boleh tak sembahyang? Hari Jumaat boleh mungkin. Tapi 5 waktu tak lekat. Anak dia pun tak mau sembahyang, dia pun tak mau sembahyang. Kerana kehidupan mereka dibina atas sumber yang haram. Sumber rezeki yang haram. Kehidupan yang disambung nyawa mereka dengan rezeki yang haram. Payah nak buat ibadat. Nak mangkit sembahyang tahajud susah. Nak baca Quran segan, nak berzikir segan, bahkan lebih teruk lagi nak sembahyang 5 waktu pun tak mau. Akibat daripada cari duit cara tak betul. Kadang-kadang dia kata, aku bukan main judi. Aku bukan curi hak orang. Aku dapat duit masuk saham. Saham aku untung banyak-banyak. Saham tu dia tak kira labor pergi tak mana. Genting Highland pun dia labor juga. Sebab orang main judi. Kelak arak pun dia labor juga. Tak jadi. Apa guna dapat duit juta-juta ringgit, tapi daripada keuntungan daripada rezeki yang dimurkai Allah. Biar kita tak ada saham dah bah, harap ke bagi makan roti, ke petang makan pisang. Sikit duit ke bagi makan pagi, ke petang makan petang. Ada, tak ada tak payah. Saya cerita kemarin dulu ada cerita orang Arab. Dia meniaga jual kapas. Di Mesir ni kalau kapas antara yang terkenal di dunia. Kalau nak mudah faham tempat kita ni, pokok kabu lah. Dia ambil kabu tu, dia koyak kulit, dia buat bantai pergi jual. Sehari berapa? Sehari 1 dirham. Dapat 1 dirham pula. Sedekah kat orang tu 1/2 dirham. Balik belanja 1/2 dirham. Hari-hari lagu tu. Impun kabu pergi jual. Impun kabu je dapat duit, belanja habis. Esok pergi jual pula. Sampai satu hari itu dia pergi jual. 1 dirham dapat duit. Tiba-tiba ada rakan yang sama satu pasar dengan dia duk berkelahi. Penjual dengan pembeli. Sampai penjual nak tikam, nak bunuh dia. Dia pergi Sabang. Orang ramai pakat terapa. Awak hampa berkelahi hinyak sangat ni, meniaga setang ni. Penjual kata saya jual barang ke dia. Dia main beli barang kat saya. Dia tak mau banyak duit. Nak ambil boleh aku tu. Mana boleh bagi free. Pembeli kata, aku bukan tak mau banyak duit. Aku duit tak ada. Aku minta hutang dulu. Nanti aku ada duit kau yang bayar hang. Siapa nak percaya lagu tu? Duk buat percaya lagu tu, biar ngerak pergi kedai. Kita kalau tak buat duit pergi kedai makan, pergi supermarket, pergi market ikan, kita habang siang-siang. Saya nak beli ikan 1 kilo. Tapi duit tak mau bayar ni. Boleh tak jual kat saya? Dia halau begitu. Saya sungguh tak ada duit ni. Nanti saya hutang nak bayar. Pergi cari duit. Buat duk percaya aku tu, biar ngerak aku. Semua bukan memang aku tu. Maka orang nak pergi beli kena buat duit. Baru orang jual boleh terima. Dia dah abang kata saya tak mau bayar. Barang saya nak. Kerana saya tak mampu bayar, saya nak hutang dulu nanti saya bayar. Hutang saya tak mau jual. Pergi balik cari duit dulu, hutang kawan tak apa, mai bayar. Tak mau. Saya nak ambil barang juga tapi tak keli. Sampai tuan kena hang ambil barang aku bunuh hang. Saya apa? Duit tak mau bayar. Lepas tu kau tu tanya, kau ni abang betul saya tak mau bayar masa saya tak ada duit, tapi saya nak ada ni benda nak makan apa semua tak ada. Tak apalah, harga barang macam mana? 1 dirham. Tak apa saya tolong bayar. Tak apa bagi ke dia. Tu ke kedai pun simpan balik dia punya pedang lah. Barang dah gerih dah, tak jadi tikam, tak jadi bunuh. Aku dapat duit aku 1 dirham sudah. Barang hang pergi tang lain. Balik dah. Kau tu balik lega, syok. Hang dapat free kau no. Yang teruk kawan orang tengah tadi. Umai nak jual 1 dirham. Nak bayar duit 1 dirham, nak beli lauk, roti, nak makan dengan nasi. Nak makan dengan kacang puih dah. Arab dia makan roti cicah kacang puih. Kalau kita nasi dengan lauk lah. Beda nak makan dengan anak bini hari tu. Dia dengan bini dia tak ada duit. Pasal tolong orang. Balik cerita kat bini dia. Bini dia kata hari ni kemarin dapat 1 dirham. Bagi kat orang setengah, tinggal setengah. Kita makan habis dah. Kemarin dulu pun habis dah.
Hari ni 1 sen pun tak boleh kita nak makan lauk apa. Saya jumpa seorang hamba Allah. Bila mai time nak raya, ayah dia kata kat anak dia, kasut raya hampa, baju raya hampa duduk dalam sungai. Kalau ada lah. Pasal ayah dia kerja tangkap ikan dalam sungai. Nak beli tak ada duit. Bawa jala pergi masuk sungai, lempak jala. Dapat berapa ekor jual tu lah beli kasut raya, baju raya. Dia kata kalau dekat Peterah, anak ada 5 orang, bayar nombor 1, nombor 2 tak bayar. Nombor 3 bayar, nombor 4 tak bayar. Nombor 5 bayar. Nak bayar 5 orang tak cukup duit, bayar selang-selang. Terlajak susah. Tu cerita dia kata keluarga saya cukup susah, rezeki saya duduk dalam sungai. Ayah saya pi boleh ikan banyak, duit banyaklah kami. Ayah saya pi tak dapat ikan, makanlah pada apa yang ada. Jadi kawan ni pun susah. Kawan ni kata apa? Abang kami ni dah, hari ni kita tak boleh beli lauk, tak boleh beli nasi. Pasal apa? Duit saya bantu orang. Orang tu nak kena bunuh. Pasal tak ada apa nak makan, pergi ambil makanan tak orang bayar, minta nak hutang kau tu tak bagi. Tokek kedai nak bunuh dia. Daripada dia mati kena bunuh, saya bantu dia dengan 1 dirham tu. Tapi kita pula lah nak mati. Kita nak makan apa tak ada. Bini dia kata tak apalah. Carilah baki-baki kita jual. Kita nak buat kabu, kita nak buat bantai tu, masa kita duk himpun tu, hak pelantin-pelantin tu kita pihak jual dah bagi kawan dah. Ambil pelantin-pelantin tu lah kot-kot. Boleh jual kot, dapat duit sikit. Cari kot atas tanah hak dia pijak dah. Hak kotor dah. Himpun tak boleh nak mana. Buh dalam bekas. Nak pergi jual juga. Pergi ke pasar. Jual siapa nak beli. Hak uduh, hak elok semua orang balas dah. Hak elok jual dah tadi. Ni nak pergi jual pula. Hak baki-baki tak elok. Tunggu sampai habis. Tak ada siapa beli. Lah kali dia pun putus asa untuk jual dah. Tak ada harapan dah. Dia ambil kain bantai kabu dia tak habis tadi, dia boleh simpan lah. Tak laku. Sampai di pertengahan pasar, jumpa orang jual ikan. Orang jual ikan tu pun senasib dengan dia. Pi tangkap ikan, main jual ikan dapat seekor, main jual ikan tak ada siapa beli. Sampai ikan tu kuih lama, mata merah, tidur tak cukup. Ikan tu dah nak medak dah, lama dah duk tunggu, mata terbeliak. Siapa tengok mata dia tak teringin. Orang nak beli ikan ni tidur tak cukup, mabuk ketum pun ni. Tak mau beli ikan mabuk dia tak. Dia pun putus asa nak beli ikan. Jumpa kawan tu, hang main mana? Aku main jual bantai. Hang tu? Dah laku pun, duit tak dapat. Aku pun serupa main jual ikan. Tak laku juga, sekor aku tunggu pada tadi, tak ada siapa main beli. Lah daripada kita balik ke tangan kosong, hang ambil ikan aku ambil bantai. Hang boleh makan lauk ada, aku boleh tidur. Untung dua-dua daripada balik tangan kosong. Dia pun setuju. Tukar bantai buruk dia, kabu tak habis orang tak mau tu, dengan ikan mata merah nak medak orang tak mau beli juga. Balik rumah suruh kat bini dia. Cerita kata kabu ni tak laku, hak ni orang tak mau, tak elok dah, hak elok dah kita jual dah. Nak elok tunggu luruh pula esok ah. Orang buat baru. Tapi hari ni dah tak laku, nak makan apa pun tak ada, nak beli apa tak ada. Kita tukar dengan tokek ikan. Dia pun tak laku bagi kat kita ikan pun tak elok, boleh gagah makan sudah. Maka bini dia pun bersiang. Belah-belah perut jumpa sebiji mutiara. Ikan makan, mutiara tak tahu harga dia, orang susah. Pi tanya kedai permata. Tokek kedai mutiara tu kata, mutiara ni ambil mana? Jumpa dalam perut ikan. Nak pergi cari tuan ikan tak ada lah. Dia pun bagi ke saya, kirakan hak saya lah. Lah saya nak minta tolong nilai berapa harga. Kalau ada nilai, saya nak jual. Tokek kedai kata, aku boleh tolong nilai? Boleh. Tang beli aku tak mampu. Permata ni, mutiara ni, mutiara yang amat mahal, harga dia aku boleh letak 40 dirham. Tang beli, hampir cari kedai lain. Kedai aku tolong abang, sebab mahal sangat.
hampir kedai sebelah ni. Tanung kedai lebih besar. Kok dia boleh beli dengan harga yang mahal yang aku letak tadi. Pergi kedai sebelah. Kedai sebelah tengok. Dia kata, bagi aku mutiara ni harga dia mahal. Aku tak mampu beli. Bagi aku harga dia 60 dirham. Oh, naik lagi 20 dirham. Hang nak hampir kedai satu lagi. Kok boleh. Dia pindah kedai last sekali sampai satu kedai tu memang nak beli. Harga dia 120 dirham. Maka dia jadi kaya sekelip mata. Dengan rezeki dia jumpa lemput ikan tu. Balik abang kat bini dia. Bini dia kata, kita bantu orang 1 dirham. Allah hantar bagi kita 120 dirham. Dan orang yang kita bantu bukan orang biasa. Orang yang nak mati. Kalau kita tak bantu dia mati. Sebab kena bunuh. Allah Ta'ala melihat bantuan yang kita bagi dengan ikhlas. Walaupun kita bagi kita pun teruk. Tapi Allah ganti sekelip mata dengan 120 kali ganda daripada apa yang kita bantu pada dia. Allah berfirman dalam surah Saba, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Ayat 30 lebih dalam surah Saba. Apa yang kamu sumbangkan dalam kebaikan, sesuatu yang kamu sumbangkan dalam kebaikan, maka Allah pasti menggantinya. Itu ayat Quran. Dalam hadis, malaikat round seluruh dunia, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menyumbangkan itu ganti balik. Mungkin orang kata nak sumbang macam mana, saya pun teruk ni, COVID ni mana boleh sumbang, nak cari lagi ada. Hadis kata, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jauhkan diri kamu daripada api neraka walaupun yang kamu sumbang itu separuh buah kurma. Buah kurma kalau sebiji sekupang, separuh 5 duit. Kalau buah kurma sebiji 5 kupang, separuh dia 2 kupang 5 duit. Kalau buah kurma sebiji RM1, separuh dia 5 kupang. Kurma yang mahal ajwah. Lain semua murah. Buah kurma kalau sebiji RM10 sekalipun, separuh dia RM5. Takkan kita duduk dalam COVID yang begini susah, nak sumbang RM5 kita rasa teruk. Nak sumbang 5 kupang kita rasa teruk. Kau nak sumbang 5,000 kau lah teruk. Maka kalau kita menjauhkan diri kita dengan memberikan sumbangan sekupang, 5 kupang, sudah dianggap perisai yang menghalang kita daripada api neraka. Orang yang melihat kepada anugerah itu, dia tak akan kata, aku tak boleh sumbang. Kenapa? Kerana sumbangan itu tak semestinya setinggi gunung Jerai. Walaupun kita sumbang itu hanya sekupang. Sahadis kata, sabaqa dirhamun alfa dirham. 1 dirham yang disumbangkan kadang-kadang mengatasi 1000 dirham. Apabila 1 dirham, 1 ringgit, 1 kupang yang disumbangkan itu dari sumber yang halal dan diberikan pada tempat yang betul dengan niat yang ikhlas, Allah nilai berkali-kali ganda. Walaupun hak kita sumbang tu sikit. Quran kata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra dalam surah Ali Imran, orang yang memberikan nafkah dan sumbangan ketika senang, ketika susah. Hak senang sumbang banyak cara senang, hak susah sumbang cara susah. Walaupun sumbangan itu sikit, ia bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran kata apabila malaikat maut nak ambil nyawa seseorang, dia minta kepada Allah untuk tangguh kematian dia untuk buat 2 perkara. Yang pertama sedekah, yang kedua jadi orang baik. Laula akhartani ila ajalin qaribin la asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah boleh tolong ya Allah, panjangkan umur saya. Jangan ambil nyawa saya lah, saya tak cukup bekal lagi nak masuk kubur ni. Kalau engkau bagi saya peluang untuk saya sambung nyawa saya nak buat 2 perkara. Yang pertama nak bersedekah, yang kedua nak jadi orang baik. Kerana 2 tu buntung banyak lepas dia mati. Tapi malaikat kata, Allah Ta'ala kata, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila sampai masa dia mati, Allah Ta'ala tak tangguh walaupun 1 saat. Hang kena mati juga Allah ni. Dulu masa hang hidup dulu awal tak sedekah banyak-banyak. Masa hang hidup dulu awal hang tak jadi orang baik sungguh-sungguh. Nak mati pun nak berhabak nak jadi baik. Allah tak bagi peluang dah sambung walaupun 1 saat.
Dan Quran kata dalam surah An-Nisa, perbualan kita baik kalau kita isi perbualan kita dengan menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang melakukan kebaikan, dan memperelokkan di antara manusia. La khaira fi kathirin min najwahum. Muka surah Al-Nisa ayat atas sekali sebelah kanan. La khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada sebarang kebaikan daripada perbualan mereka itu, illa man amara bi sadaqatin, atau melainkan orang yang menyuruh kepada sedekah, au ma'rufin, atau menyuruh orang buat baik, au islahin bainan nas, atau memperelokkan, memperdamaikan, memperbaguskan antara orang ramai. Itu kata-kata yang baik yang dianjurkan. Jadi lelaki tadi Allah tukar daripada susah kepada senang dalam masa sekelip mata. Jumpa duit dalam perut ikan, duit tu nama dia mutiara, bertukar jadi duit, dia jadi kaya kerana menyelamatkan nyawa seseorang, walaupun dia selamat tu hanya dengan 1 dirham. Kita duduk dalam kampung, duduk dalam taman, mungkin kita tak dengar orang nak pergi bunuh orang pasal tak ada duit, pasal hutang tak bayar, atau pasal nak beli barang tak bayar duit, mungkin susah jumpa. Tapi mungkin kita dengar ada jiran kita 3 hari dah tak makan. Ada anak jiran kita tak bayar yuran sekolah. Ada anak jiran kita, anak menakan kita nak masuk sekolah, nak beli baju sekolah tak ada duit. Ada kawan kita makan nasi tak ada lauk. Maka kita bagi duit kadang RM1, RM10, kita sudah menyelamatkan nyawa dia. Seperti penjual kapas atau kabu tadi menyelamatkan nyawa pembeli yang nak tak bayar duit tadi. Sama-sama selamat nyawa. Cerita tadi dia selamatkan nyawa daripada kena bunuh. Yang ni kita selamatkan nyawa daripada mati kebuluran. Sebab apa? Sebab jiran kita ni memang susah. Ibu tunggal, laki dia mati. Ataupun laki dia ada pergi menikah lain, dia tak bagi beras ke dia, tak bagi lauk ke dia. Duduk dengan bini muda, bini tua, belah anak sendiri. Beli nasi pun, nak beli lauk, beli nasi, makan nasi dengan toyu. Nak beli lauk tak ada duit. Nak nyumpak ada gulai ayam, nak nyumpak ayam goreng, nak dapat daging, tunggu raya ataupun kenduri. Harap nak beli lauk mahal-mahal. Dia kata nak beli beras pun, himpun duit pecah. Dia beli hanya makanan-makanan asasi, minyak, beras, garam, gula, hak tu boleh beli. Hak tambahan-tambahan tak boleh. Kita tambah terlajak lebih. Dengan buah, dengan sayur, dengan ulam, dengan kek lagi. Hari jadi kek pula dah. Saya kemarin hari jadi depa bagi kek, tak nak makan. Depa makan, saya belah. Kita makan terlajak lebih. Mungkin jiran kita makan tak cukup, makan nasi yang garam orang dulu-dulu. Ada orang cerita kat saya, kami dulu makan nasi dengan minyak. Masak nasi, lepas tu goreng ikan. Bila ikan tu dia makan tinggal minyak. Minyak tu lah buat makan lauk. Kita orang Malaysia dengan orang Indonesia ni makan belah. Orang Indonesia ni makan sikit-sikit tu. Orang Indonesia badan dia kurus elok, kita terlajak. Orang Indonesia main duduk di sini di Sungai Petani di sini, di Kedah. Pagi-pagi goreng kuotiao. Sarapan pagi kuotiao goreng. Lepas tu tengah hari masak nasi, nak makan nasi. Lauk apa? Lauk kuotiao tak habis pagi tadi. Pagi tadi masak kuotiao lebih sikit. Sarapan, lepas tu ada habis setengah. Saat ni makan nasi dengan kuotiao tu, kita taubat lahum. Hak kuotiao tadi, hak pagi lah. Hak tengah hari ni mesti lauk baru. Kalau kita ada duit tak apa. Tapi mungkin ada orang yang nak beli nasi beras pun tak ada duit. Nak beli ikan pun tak ada duit. Kita bagi sekupang 2, kita bagi RM1 2, kita bagi 10, 20, 50. Ni beda beli lauk. Ni beda. Kalau kita nak bagi duit, kita takut dia guna tempat tak elok. Kita tengok keluarga ni, kalau aku bagi duit, dia petikan nombor ekor pula. Tapi dia susah. Dia susah, anak bini nak makan tak ada. Kita hantar minyak nyok sebotol. Baru RM20, RM23. Minyak nyok tu berapa bulan dia makan? Baru RM20. Kita hantar cabai kering. Cabai kering ni
beli sebungkus tahan setahun. Kalau dia tak masalah. Aku nak bagi banyak-banyak, tak ada orang, tak ada duit. Beda cabai kering aku boleh suar. Dia pun fikirlah hati. Daripada tak bagi apa, cabai kering pun cabai kering lah. Pasal apa? Sebungkus yang tak tahan setahun. Mau duk bagi jenis makan sehari habis tu. Nak makan apa? Tak ada nak makan mai, nak bagi apa pun. Kopi buah temikai sehari habis. Nak tahan lama, kopi jenis tak apa makan tu. Kopi apa, bunga cengkeh, bukan sekali makan secupak. Kita bagi sikit tak apa. Yang penting pemberian kita itu dinilai sebagai alladzina yunfiquna fis sarra. Yang penting kita mengharapkan Allah janji kat kita, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Kamu bagi benda tu baik, aku ganti balik. Dan jangan kita menunggu ganti itu dalam bentuk wang ringgit seperti mana kita perhabis wang ringgit bagi kat dia. Aku beli kat hang ni bawang besar sekilo RM5. Kilo RM4 tu saya terlupa dah. Mohong pi lah. Aku bagi kat hang ni bawang besar segundi RM40. Tu saya tahu saya beli segundi pokok ni. Kalau hak bawang Belanda ke apa tu, hak putih tu, hak tu RM22 segundi. Kalau bawang hak besar tu, hak India ke mana tu, hak tu segundi RM40. Saya tahu pasal apa, saya beli bawang bagi tukang masak, saya masak kat pelajar saya. Jadi tahu nak beli sikit mana cukup, puak tu makan kuat. Jadi sekali beli segundi bawang. Saya pergi kedai, nak berapa kilo bawang besar ni? Aku nak segundi, kita kat Cina tu. Terkejut dia, orang tak nak beli segundi macam dan tengok mulut macam mana tu nak makan. Akhirnya saya beli segundi bawang RM40. Tahan lama mana saya tak tahu, tahu habis dah tak tahu. Jadi dengan RM40 kita bagi kepada fakir miskin yang memerlukan. Jangan kita kata bila namanya RM4,000 ni. Quran kata bagi RM100 ganti RM700. Bagi 10 mana ganti RM7,000. Berarti apa RM40? 7, 14, 28. RM2,800 aku nak. Pasal aku bagi RM40. RM100 ganti 7. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin. Orang yang bagi harta pada jalan Allah seperti satu biji benih yang ditanam, tumbuh satu pokok ada 7 ranting, setiap satu ranting ada 100. Tanam satu biji padi, naik 700 biji padi dapat. Tanam satu biji gandum, naik satu pokok gandum ada 7 ranting, setiap satu ranting ada 100 gandum. Tanam satu ulas durian, naik pokok durian. Pokok durian tu tahan hidup 50 tahun. Modal satu ulas durian dapat berapa trailer durian kita dapat. Aku nak lagu ni. Dah Quran habaq tu. Quran kata siapa bagi 1 dirham, 1 ringgit, Allah ganti RM700. Aku dah RM40 bayar duit bawang besar. Bagi ke orang makan tu. Orang makan pula lepas makan dia sembahyang jemaah. Lepas makan dia sembahyang tahajud. Lepas makan dia mengaji, dia buat baik. Aku nak RM1 yang aku bagi RM700. RM40 nak RM2,800. Tengok-tengok tak main, kurang lagi ada. Maka ulama kata penggantian itu jangan kamu nampak duit saja. Mungkin dia tak bagi terus di dunia, dia ganti pahala yang berlipat kali ganda dalam syurga. Hak tu terbaik. Mungkin dia bagi di dunia, tapi dalam bentuk kesihatan yang baik. Bila kita tak sakit, doktor tak ambil duit kita. Bila kita sakit, doktor ambil. Tengok jenis apa, jenis hospital mana kita pergi. Pantai, metro, hospital kerajaan, klinik swasta, rumah tok bomah, jampi air sejuk. Hak air sejuk murah sikit. Hak Sirih Pinang murah sikit. Hak pantai serupa duduk tepi laut. Hospital pantai. Allah boleh ambil duit kita dalam sikit banyak macam-macam cara. Apabila dibuh satu penyakit yang teruk, kita tak tahan, kita mesti pergi hospital. Duit kita selamat RM10,000 bila Allah Ta'ala kata jangan bagi dia sakit. Kalau bubuh sakit karang ada, RM10,000 dia bayar kat doktor. Buh sakit yang lumpuh, stroke ada, RM15,000. Buh kanser ada, 3 bulan dia mati. Allah selamatkan kita daripada sakit yang teruk, yang tu satu anugerah yang kita tak sedar. Tubuh badan yang sihat bukan ada jual di kedai. Baik itu kita diajak minta sihat selalu, jangan lupa. Wa'afini fi man afait.
Sihatkan saya bersama orang yang engkau sihatkan. Rabbi ighfirli warhamni wa'fu anni wa'afini wa'fu anni. Antara dua sujud. Wa'afini wa'fu anni. Sihatkan saya. Tambah lagi di antara sembahyang fardu dan sunat. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Ataupun fi din wal dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepada engkau kesejahteraan pada agama, dunia dan akhirat. Minta al-afiyah. Dan wirid lepas sembahyang situ ada keselamatan yang kita minta. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam. Fahayyina, maka hidupkan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, bis salam, dengan keselamatan, dengan kesejahteraan, dengan sihat wal afiat. Yang tu doa baca hari-hari kerana kita minta sihat. Kalau sakit duit 4 juta pun kita belanja. Orang sakit ni berapa juta dia sanggup habis nak dapat lega. Sakit tidur tak lena, banyak mana pun dia nak cari nak habis duit. Yang penting tidur dia boleh lena. Ada orang main jumpa saya, ustaz saya tidur tak lena, macam mana nak buat? Saya kalau ada duit ni saya nak tenang, bukan nak senang. Kalau senang pun tidur tak lena, buat macam mana? Saya kata kat dia, kalau kamu ada hutang kamu bayar. Kalau kamu hutang RM1, kamu bayar RM1 sekupang. Kuat-kuat sekupang tu nak berubat kamu. Maksud dia kalau kamu hutang RM150,000, bayar RM151,000. Ataupun RM150,000, RM100. RM100 tu mudah-mudahan merawat. Jangan kamu hutang kamu minta maaf ya. Saya hutang kamu RM150,000. Saya minta maaf, saya tak akan hutang dah macam ni dan tak akan mungkin janji dah. Bila nak bayar? Bayar tak mau. Minta maaf saja, hutang tak mau bayar. Macam ulama kata orang tinggal sembahyang 5 waktu. Lepas tu dia nak bertobat, tak mau tinggal sembahyang dah. Sembahyang kena qada. Kerana sembahyang dia tinggal tu umpama hutang. Mana dalilnya? Dalil hadis sahih. Ketika seorang perempuan jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bapa aku sudah wajib haji. Tapi dia tak buat haji, lepas tu dia mati. Apakah boleh aku tolong buat haji kat pak aku? Maka Nabi SAW tanya, sekiranya bapa kamu itu berhutang, akunti qadiyatah, apakah kamu sanggup bayar hutang pak kamu? Dia kata, ya, sudah tentu saya tolong bayar. Kalau pak saya hutang tapi dia tak bayar, saya ada duit, saya boleh bayar. Maka Nabi SAW bersabda, fadainullahi ahaqqu bil qada. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Kalau kita hutang orang RM1, kita kena bayar RM1. Kita hutang Allah tak puasa Ramadan, kena qada Ramadan. Kena puasa, qada puasa. Kita hutang tak sembahyang 5 waktu, kena qada sembahyang 5 waktu. Kita hutang pi haji, kita tak buat. Tahu kita mati sedangkan kita sudah mampu. Kalau tak mampu lain. Kita dah cukup duit, nama pun dah naik, belanja pun dah cukup. Saja kata, walaupun naik nama, saja nak tangguh. Lah muda lagi tak mau pergi. Lah baru umur 50, nanti umur 70 baru nak pergi. Dah tahu mati umur 51. Maka kita berhutang dengan Allah. Anak kita tahu. Anak kita kena ambil duit kita, hak kita tinggal, bagi orang buat upah haji. Kerana kita yang mati tadi berhutang dengan Allah. Rasulullah kata, pak kamu berhutang dengan orang manusia, kamu nak bayar tak? Bayar. Kalau begitu, pak kamu sudah wajib haji. Tiba-tiba dia tak pergi buat haji. Dia sedang berhutang kepada Allah. Kamu boleh buat haji untuk pak kamu. Maka sembahyang pun tak cukup dulu, hutang. Zakat dulu tak keluar, masih hutang. Dulu masa bulan puasa tak tahu, duk sambut raya tu, zakat peterah tak nak keluar, lah baru sedang. Baru bertaubat. Maka zakat peterah kira berapa tahun dah tak bayar, bayar balik. Kerana hutang Allah lebih berhak untuk kita bayar. Jadi kita dapati bahawasanya Allah tak timpakan penyakit kat kita, kita sudah mendapat ribu-ribu ringgit. Kerana kalau kena penyakit teruk, berapa puluh ribu pun dia habis. Tidur tak lena, makan ubat lena, tak mau tidur juga. Lagi kacau. Ada orang tidur tak lena, pergi ambil ubat lena, makan, tak terlena juga. Kita boleh lena tengah mengaji pun lena. Syukur banyak-banyak. Saya khutbah Jumaat ni, tengok sekat masjid lena. Lena tu bukan ada jual di kedai. Bukan beli-beli. Orang tak lena dia tahu. Lepas tu ulama kata, orang yang tahu nikmat duduk di luar, nak tanya siapa yang boleh tahu nikmat duduk di luar, pergi tanya orang duduk dalam penjara. Syok boleh duduk di luar. Kami duduk dalam penjara tak boleh pergi mana.
Nak tahu nikmat sihat, pergi tanya orang sakit. Syoknya sihat. Kami duduk atas wad berapa bulan dah. Duduk berguling atas katil ni. Nak tahu nikmat hidup, tanya orang mati. Kalau dia jawab, pergi kat kubur, hampa tahu lah nikmat hidup macam mana. Dia jawab, hidup tu syok, mati dalam ni tak boleh patah balik buat ibadat. Kita cabut tu. Hantu raya, hantu kubur jawab kita. Orang yang benar-benar tahu nikmat hidup ialah orang mati. Orang yang benar-benar tahu nikmat bebas, orang dalam penjara. Orang yang benar tahu nikmat sihat, orang yang sedang sakit. Orang yang tahu nikmat lena, orang tidur tak lena. Pergi tanya orang tidur tak lena. Macam-macam dia berubat. Nak pergi lena. Urut tapak kaki je lah. Pergi ambil ubat hospital lah. Pergi jumpa bomoh kata ni orang siam buat ni orang sana ni. Dia hantar sihir ni. Macam-macam petua orang bagi. Aku nak lena, siapa buat aku tak tahu. Yang penting nak lena. Tak jumpa lena juga. Kita boleh lena dengan nikmat. Maka Allah Ta'ala ajak bangkit tidur, jangan lupa baca Alhamdulillah, kerana kamu boleh tidur elok. Orang lain tak boleh tidur terus ada. Maka kita bangkit tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita boleh makan walaupun nasi tak sedap, lauk tak sedap, boleh makan juga. Orang lain tak ada makanan terus kadang-kadang, maka kita lepas makan Alhamdulillahilladzi at'amana. Makan pun tak cukup, tidur pun tak lena, tapi kita masih jadi orang Islam dan beriman, maka kita baca Alhamdulillahirabbil dalam surah Fatihah. Memuji dan bersyukur pada Allah itu wajib dalam surah Fatihah. Walaupun kamu susah, walaupun hutang keliling pinggang, walaupun tidur tak lena, penyakit 10 jenis, kamu tetap kena kata Alhamdulillah, kerana kamu masih ada Islam dan iman yang cukup berharga yang kamu miliki. Maka syarak ajak pada kita, kalau kita sumbang dalam kebaikan, orang ada ilmu bagi ilmu, orang ada harta bagi harta, orang ada pangkat tolong orang dengan pangkat dia, pasti Allah Ta'ala tak biar ianya sia-sia. Kerana Quran kata, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan baik kepada orang yang memperelokkan amalnya. Selama mana saya beramal dengan amalan yang ihsan, yang bagus, dengan kelebihan yang Allah bagi kat saya, Allah bagi kelebihan sihat, saya syukur dengan sihat saya. Allah bagi kelebihan ilmu, saya sampai ilmu saya. Allah bagi kelebihan harta, saya tolong orang dengan harta saya. Allah bagi kelebihan pangkat, saya tolong orang dengan pangkat saya. Allah lantik saya jadi YB, masa saya nak jadi YB, saya kempen orang sokong saya. Setelah orang sokong saya berjaya, saya tak lupa kepada orang yang saya kempen tadi. Maka orang-orang sebegini, walaupun kadang-kadang manusia cemoh dia, manusia kutuk dia, manusia tak beri terima kasih, tapi Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Maka kebaikan yang kita lakukan, kadang Allah ganti dengan sihat wal afiat. Kita orang biasa kalau sakit, rugi kita. Kalau tok guru sakit, kita yang rugi. Al-Fadil, tuan guru kita tak boleh main lagi, tak apa sihat. Kita rugi, tak boleh mengaji ke dia. Orang jadi Perdana Menteri tak ada turun, orang yang boleh nak pergi ganti. Tok guru tak ada mati, tak ada orang ganti. Tok guru mati 10 tahun dah, anak belum tentu ganti, menantu belum tentu ganti, anak murid lagi tak ganti, pasal duduk lena setengah. Tok guru mati, anak murid tak ganti, tak boleh ganti. PM orang tak turun aja, ada orang nak ganti. YB tak turun lagi, duduk sakit. Bila lah YB ni nak pergi, aku nak jadi calon pula. Mati-mati 20 calon. Yang berhormat mati seorang, 20 calon nak ganti dia. Tok guru mati seorang, cari tak jumpa. Tok guru kita sakit, kita tak boleh mengaji ke tak? Maka kesihatan ini kita minta kat kita, minta kat guru kita. Jangan tak minta kita seorang. Ya Allah bagi aku sihat. Tok guru lupa. Minta kesihatan kat guru-guru kita. Mak ayah kita masih hidup, minta kesihatan kat mereka sama. Mak ayah kita dah mati, minta rahmat dan keampunan kepada mereka tiap hari. Jangan tinggal, kerana mereka punca kita dapat kebaikan. Mak ayah kita punca kita dapat kebaikan, tok guru kita lebih daripada mak ayah kita. Kerana mak ayah kita mengeluarkan kita daripada alam yang kecil kepada alam yang fana. Mak ayah kita mengeluarkan kita daripada diri mereka ke dunia yang fana. Guru kita mengeluarkan kita daripada dunia yang fana kepada syurga yang kekal.
Guru kita ajak kita masuk syurga, ajak kita jalan ke syurga, mengeluarkan kita daripada cinta kepada dunia yang fana, kepada cinta kepada pencipta dunia yang maha kekal, dan nak bagi nikmat kat kita dalam syurga yang kekal. Maka guru kita lebih daripada mak ayah kita. Mak ayah kita suap nestom masa kita kecil. Suap bubuk nasi masa kita kecil. Suap sayur masa kita kecil. Masa kita besar dia tak suap dah. Dia suap takut kita tokak tangan dia. Masa kita besar dia bagi duit kita. Tapi guru kita suap kat kita firman Allah dengan sabda Nabi SAW. Mak kita bagi makanan tubuh badan, guru kita bagi makanan roh. Dia ajak hak ni halal, hak ni haram. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Hak ni Allah suka, hak ni Allah murka. Guru kita lebih bagi daripada mak ayah kita bagi. Sebab itu ulama kata, bapa yang memberi ilmu lebih baik daripada bapa yang melahirkan kamu. Wa abul ifadah aula min abil wiladah. Bapa kamu yang bagi faedah, bagi manfaat lebih daripada bapa yang melahirkan kamu. Maka kita minta sejahtera sihat kat kita siang malam. Jangan kita tak minta kepada orang yang lebih berjasa kepada kita, iaitu guru dan ibu bapa kita. Mak ayah kita masih hidup, kita pergi ziarah dia. Mati boleh pergi ziarah lagi di kubur. Tak ada nak pergi bisnes banyak. Walaupun begitu, doa jangan tinggal. Hari-hari, sekurang-kurangnya 5 waktu. Doa kat mak ayah kita. Doa kat guru kita. Mudah-mudahan kita doa kepada mereka, Allah bagi manfaat kat kita, kat keluarga kita, kat kehidupan kita. Jadi kita bagi RM1, jangan harap bila nak main RM10. Kadang-kadang Allah ganti sungguh macam tadi, 1 dirham main 120 dirham. Kadang-kadang Allah ganti dalam bentuk yang lebih baik. Ada seorang hamba Allah cerita kat saya. Dia ada satu rumah. Rumah dia tu berapa biji? 5 biji. 5 ke 6. Rumah kedai. Dia beli tanah. Orang kedai jual tanah tu kata, tanah ni kalau beli nak minta tolong jaga. Tanah ni tanah pusaka. Kalau beli pun nak buat rumah kedai ke apa, tolong satu nak minta. Jangan bagi orang bukan Islam sewa. Pasal apa tak bagi orang bukan Islam sewa? Dia bubuh tokong lah tu. Walaupun dia pun sewa mahal, orang Melayu sewa 700, Cina sewa 2000. Tapi orang Melayu dia tak sejadah dalam kedai tu. Semayang tak bayang tu dia punya pasal, yang penting tak buat tokong. Kalau Cina Hindu dia sewa kita, walaupun dia bayar 10,000 sebulan, kerana bayar 700, tapi dia akan buat perkara syirik dalam kedai kita. Kedai kita pun nak punya. Kalau rumah kita tak mampu tokong, kedai kita, rumah sewa kita biar tokong duduk dalam tu. Korang tu duduk buat syirik sembah Allah. Kita dapat saham sama. Sedangkan kita mampu mentadbir. Tu kawan hak jual kata dia. Tak apa, saya pun pegang, dia pun sewa. 700, rumah kedai ni 2 tingkat ni. 700, 5 kali 700, tengok macam mana. Melayu lah sewa. Melayu tu cerdik. Dia sewa 700, dia sewa kat Cina Hindu 3,000. Dia tak tahu. Cina tu dia buat kedai judi ke kedai apa tau. Ataupun Hindu tu buat kedai gunting rambut ke apa. Tak tahu. Picek-cek ada Cina dengan Hindu dalam kedai dia juga. Dia panggil toki Melayu sewa. Melayu tu makan atas angin lah. Dia sewa kat toki bangunan ni 705 biji. Dia sewa kat orang lain 1,000. Dia makan duit untung sewa tu. Goyang kaki yang masuk teras. Dia memang tengok. Cina Hindu masuk kedai dia. Dia panggil Melayu tu. Buang. Ni sewa mahal. Tak mau. Aku tak mau. Aku nak tak orang Islam semua sewa kedai aku. Biar aku dapat sikit tak apa. Yang penting, aku tak mau sewa kepada orang yang buat benda syirik dalam kedai aku. Ambil balik. Sewa ke orang Melayu dengan harga murah. Takdir Allah Ta'ala. Jalan depan kedai dia tu kena projek. Kena projek. Dia sampai jalan tu sampai tang kedai dia lengkong. Tak kena dia. Dia hanya kena atap dia sikit. Dan bayaran yang dibayar sama dengan orang bangunan runtuh. Kalau bangunan dia ni runtuh kena bayar 100,000, dia yang kena atap pun dapat 100,000. Padahal bangunan dia tak runtuh. Takdir Allah Ta'ala, kawan tu lukis plan terus, main tang dia kona. Dia kena cucur atap sikit. Bayaran dapat sama dengan bangunan runtuh. Padahal bangunan dia tak runtuh, boleh guna sampai lah, dia dapat lebih daripada RM400,000.
Untung dia kerana tak bagi Hindu duduk dalam kedai dia. Dia dapat, kalau dia bagi, dapat 3,000 sebulan sebiji. Allah ganti 400,000 daripada 3,000. Nampak depan mata. Pasal dia pegang, biar aku jaga kedai aku daripada orang buat tok kong duk sembah berhala dalam kedai aku dapat 3-4 ribu pun tak guna. Allah Ta'ala akan bagi keberkatan. Aku nak sewa kat orang Islam, walaupun aku sewa nak RM700 sebulan, tapi dia sembah Allah dalam kedai aku. Dia buat keluar zakat setelah dia untung. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kawan ni orang tok kong tak tu, aku tumpang sama pasal aku benar tok kong duduk dalam kedai aku. Takdir Allah Ta'ala tunjuk kat dia, kedai hang tak runtuh, tapi hang dapat RM400,000. Kenapa? Projek tu kena bumbu kedai hang. Kawan tu cerita kat saya. Jadi Allah Ta'ala kadang-kadang tunjuk kelebihan yang kita buat masa kita hidup di dunia. Kita duk paksa anak kita sembahyang 5 waktu, gerak makin sembahyang. Bila dia besar, dia terima kasih dengan kita. Baik, pak aku paksa sembahyang subuh. Tidak, aku tak sembahyang sampai ketua. Bila aku pergi kerja, aku buat dosa tempat kerja aku. Bila aku sembahyang, kurang-kurang aku tahu dosa pahala. Kerja jadi baik, berkat. Pasal apa? Pasal kita paksa anak kita dekat dengan Allah. Bila kita tua besok, dia dah jadi dewasa, dia tahu terima kasih dengan kita. Ada satu klip video daripada mana dia hantar, daripada Turki, dan cerita ni saya pernah cerita dulu, lebih kurang tu cerita lautan. Pak dia tu tua dah, terketak-ketak dah. Anak dia cerkah, dia marah ke dia, tak suka dia, bela dia teruk, halau dia pitak tepi rumah, luar rumah, suruh tidur atas tikar kotor, tikar selimut kotor, tidur atas tu. Pasal apa? Pak aku menyusah aku, bila nak mati tak tahu, lambat nak mati, ingat duduk dalam rumah aku pun aku tak mau belah lah. Akhirnya pitak kesejukan di luar. Masa dia tidur di luar tu, anak dia perhatian, anak dia pergi gunting tikar besar macam ni ya. Mana pak dia tidur tadi, Tok Wan dia tidur tadi, dia gunting. Pak dia keluar tengok, pak dia halau Tok Wan, buat apa gunting? Tikar ni nak simpan, esok nak buat pak pula. Esok Tok Wan mati ni, kalau tak kena Tok Wan tak lama mati, mati kesejukan aku duduk luar. Nanti bila cek tua macam pak, cek nak guna tikar ni, nak tak pak pula tepi rumah macam ni. Baru dia sedar, aku buat tak ketahuan kat pak aku, tak mustahil anak aku balas nanti ni. Baru dia dukung pak dia masuk balik, minta maaf, minta bertaubat. Pasal apa? Pasal dia tak nampak balasan tu boleh kena di dunia lagi. Jadi kebaikan yang kita lakukan walaupun sekupang dua ikhlas kerana Allah. Jangan kita tunggu aku bagi RM1 nak mai RM100 bila. Kadang-kadang dia tak mai dalam bentuk itu, dia mai dalam bentuk anak yang berjaya dalam pelajaran. Kelakuan anak yang membahayakan kita ibu bapa. Projek-projek kita selamat, perniagaan kita maju, hidup kita berkat. Orang baik-baik suka singgah rumah kita, singgah di pejabat kita, singgah di kedai kita. Hak duk mai jumpa kita orang semayang, hak duk muamalah kat kita orang yang jujur. Allah bantu kita. Syarat dia kita bagi betul dalam kehidupan kita. Pagi semayang subuh jemaah jangan tinggal. Hadis kata barang siapa semayang subuh secara berjemaah, dia di dalam pemeliharaan Allah. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa semayang subuh secara berjemaah, Allah Ta'ala pelihara dia. 2-3 hari lepas pelajar saya bawa kereta pergi Alok Start. Sampai tengah jalan Tanja Pacit. Daya kereta Pancit. Nak telefon orang, handphone tak boleh bawa. Tak ada handphone. Nak tahan orang nak abang tak boleh. Lah kali tanya orang minta tolong tunjuk pomen. Pergi kat pomen, jumpa pomen yang beriman dan beramal soleh. Pomen tu bagi handphone dia, suruh telefon, bagi rehat, bagi bantu sepenuh. Sampai kereta dia elok balik. Daya dia elok balik. Allah takdir jumpa tukang pembantu yang baik. Sedangkan mereka apa pun tak ada. Bawa duit saja, tak boleh buat apa. Handphone tak ada, nak telefon kat ustaz. Ustaz, daya pecah, tolong main bantu tak? Tak ada handphone. Kali Allah Ta'ala hantar orang yang membantu. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup, kadang-kadang Allah permudahkan kita seperti kita hadir kepada majlis seumpama ini. Oh, saya nak sedekah, tak ada duit. Saya dah sedekah dah. Tapi saya nak masalah saya hilang. Hadir majlis ilmu. Hadir masjid surau. Berdoa dalam majlis ilmu. InsyaAllah Allah Ta'ala cepat dengar mustajab doa kita. Seperti mana apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ayah dia pergi mengaji, doa tiap kali mengaji. Ya Allah, saya tak alim dah, bagi anak saya alim.
Allah makbul doa dia dalam mana-mana pengajian tak tahu, anak dia jadi Imam Ghazali. Karang kitab Ihya. Jadi kita mungkin ada masalah anak, masalah menantu, masalah cucu. Ada seorang mak Allah hantar WhatsApp kat saya. Okey, orang Sungai Petani, orang belah tu. Ustaz pergi mengajak, tolong doa bagi anak saya berkahwin dengan pasangan yang baik, yang soleh, yang bagus. Tolong doa dalam majlis ilmu. Kun Allah Ta'ala amin, anak saya berjaya. Allah makbul. Jadi kita harapkan hajat-hajat kita yang mungkin terbuku dalam hati kita, hajat bini kita, hajat anak kita, hajat rezeki, hajat kesihatan, hajat pekerjaan, macam-macam, hajat jiran aku tak apa bagus, macam mana tukang jadi bagus, kita minta dilepas semayang, kita minta dalam masjid dan surau. Salah satu tempat yang boleh kita minta dalam perhimpunan dengan orang baik seperti dalam majlis ilmu. Yang tu kita jangan lupa. Kalau kita minta ala hati, bukan orang sebelah dengar. Allah Ta'ala tahu. Sebab majlis ilmu, majlis perhimpunan dengan para malaikat rahmat. Kita dah nampak orang dalam bersama dengan kita, malaikat rahmat. Mungkin dengan berkat Al-Quran yang dibaca. Mungkin dengan berkat nama Rasulullah yang disebut. Mungkin dengan berkat para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dengan berkat firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Dengan berkat majlis ilmu. Dengan berkat malaikat rahmat. Dengan berkat orang baik-baik yang hadir dalam majlis itu. Allah Ta'ala makbulkan hajat yang kita perlukan secara cepat. Walaupun kita doa dalam hati, seorang-seorang tak ada siapa tahu. Yang penting masa kita doa tu masa yang baik, hari Jumaat. Dalam majlis yang baik. Dan didampingi oleh insan-insan yang baik, makhluk-makhluk yang baik. Dalam kalangan kita mungkin ada jin Islam hidup sekali. Mungkin yang pastinya malaikat rahmat sudah confirm dalam hadis kata majlis ilmu, majlis yang ada malaikat rahmat. Maka tempat-tempat sebegini dapat mengundangkan ketenangan jiwa, mengundangkan kebahagiaan, di samping mudah-mudahan hajat kita cepat mustajab. Jadi jangan sampai kita pergi mengaji dengar balik itu saja. Ada ruang, mungkin ada hajat terbuku dalam hati kita tertentu, minta Allah selesaikan. Anak saya ni ketegak tak dengar cakap, tegur dia melawan. Ya Allah, lembutkan hati anak saya. Ya Allah, ubah anak saya menjadi anak yang salihah, anak yang saleh. Hari ini tak makbul, mungkin minggu depan makbul. Hari ini tak nampak berubah, mungkin pagi esok berubah. Yang penting masa-masa mustajab, tempat-tempat mustajab, jangan kita lepaskan peluang untuk kita berdoa. Baik, tajuk yang pertama kita baca pagi ini, mencari yang halal. Ayat Quran hadis kata, ayat Quran kata, ayat 51 surah Al-Mu'minun, wahai para rasul, makan yang halal, buat amal soleh, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat 172 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang bagus daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu, yakni makanlah yang halal. Dua-dua ayat ni suruh makan yang thayyibat. Ayat 51 surah Mu'minun suruh para rasul. Ayat 172 suruh kita sebagai orang beriman. Makanlah yang halal. Kemudian baginda Nabi SAW menyebut seorang lelaki yang lama bermusafir sehingga ash'as, sehingga rambutnya kusut, aghbar, pakaiannya berlemuih, pakaiannya berdebu kena tanah masa musafir. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, bagi sekian-sekian, saya nak sekian-sekian. Doa macam-macam dia minta. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dengan yang haram. Bagaimana nak dimustajabkan doa orang tersebut? Kalau makanan kita sumbernya haram, minuman kita sumbernya haram, pakaian kita sumbernya haram, dibesarkan dengan rezeki yang haram, doa itu akan tertolak dan tidak dimakbulkan. Hadis Muslim yang pertama. Hadis yang terakhir, yang kedua, muka surat 115, menjauhi perkara haram dan maksiat, di samping memperbanyakkan ketaatan dan mengembalikan hak yang diambil secara zalim kepada pemiliknya. Buat 3-4 perkara ni, jauh yang haram, jauh yang maksiat, banyakkan taat, dan kalau kita buat secara zalim kepada orang-orang tertentu, kembalikan hak tu. Kalau kita ambil orang, bagi balik. Ketika itu doa kita akan mustajab. Dalilnya ayat 168 surah Al-Baqarah. Wahai manusia, makanlah daripada muka bumi, daripada apa yang bumi itu yang halal, yang bagus. Lalu bangun Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Rasulullah, tolong doa kepada Allah agar Allah jadikan aku di kalangan orang yang doa cepat mustajab. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Sa'ad, perelokkan makananmu, nescaya kamu mustajab doa. Halalkan makananmu.
Demi Allah yang diri Nabi Muhammad di tangannya, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melontar satu suapan yang haram ke dalam perut dia, tidak akan diterima daripadanya amalan selama 40 hari. Dan mana-mana hamba yang membesar dengan dagingnya daripada sumber yang haram dan riba, maka neraka lebih utama untuk membakarnya. Hadis Imam Tabrani. Jadi hadis ini juga menganjurkan kita supaya kita jauh perkara dosa dan maksiat. Akhir sekali, masa pun dah tak mengizinkan, saya nak sebut satu kitab saya baca. Dia kata jalan menjadikan kita orang yang melakukan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi dia katakan sebagai takwa itu ada 4. Nombor 1, mengurangkan qillatul yang mengurangkan cakap. Nombor 2, mengurangkan bercampur orang ramai. Nombor 3, mengurangkan tidur. Nombor 4, mengurangkan makan. Mengurangkan cakap, mengurangkan berjumpa orang ramai, mengurangkan tidur, mengurangkan makan. Mengurangkan cakap diganti dengan zikrullah atau diam. Memperbanyakkan zikir atau diam atau bercakap yang baik. Menggunakan bercampur orang ramai digantikan dengan beriktikaf dalam masjid atau bertemu kerana kebaikan. Saya tak mau bercampur semua orang, saya nak bercampur orang yang dapat manfaat saja. Pergi iktikaf dalam masjid ataupun berjumpa orang dalam majlis ilmu, pergi mengaji, pergi mengajar, yang tu silakan, manfaatnya besar. Dan berjumpa orang ni ada 2 jenis, ada berjumpa terus macam kita lah ni, atau ada berjumpa dalam grup dalam handphone kita. Dalam grup WhatsApp, dalam Facebook, dalam Instagram, itu satu dunia kita boleh jumpa. Kawan kita duduk Amerika, duduk England, semua kita boleh bersembang dengan dia dalam masa sekelip mata. Yang tu berjumpa juga, tapi kena pilih juga macam kita berjumpa dalam majlis kita sekarang. Kita berjumpa kerana menuntut ilmu, silakan. Berjumpa dengan kawan kita di Amerika kerana melakukan perkara, berbincang perkara mendekatkan diri kita dan dia dengan Allah, silakan. Jangan bincang dia dengan kita jauh daripada Allah. Itu 2. Yang ketiga, mengurangkan tidur. Maksud mengurangkan tidur, tiap-tiap malam kena makit tahajud. Kalau tidur orang makit subuh, tahajud tak makit, dia masih banyak tidur. Walaupun kita hanya tahajud 2 rakaat di 5 minit. Maksud mengurangkan tidur, jangan tinggal solat tahajud. Bangun tahajud tiap malam. Dan yang keempat, mengurangkan makan dengan arti puasa sunat ataupun makan yang tidak berlebihan. Kalau 4 benda ni kita kurangkan bersembang, perkara yang dosa dan perkara yang merapu, perkara yang sia-sia. Kurangkan bercampur dengan orang ramai, melainkan percampuran dan pertemuan yang membawa redha Allah, bertambah pahala dekat dengan Allah. Kurangkan tidur dengan kita, isi dengan ibadat. Lebih-lebih lagi usia kita sudah lanjut, jangan tahajud tak bangkit langsung. Dan yang keempat, kurangkan makan dengan arti jangan makan berlebihan. Kalau 4 perkara ni kita boleh jaga, insya-Allah ketakwaan kita akan terpelihara dan semakin meningkat. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tanya dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqami dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan kami keluar daripada majlis ini melainkan Engkau ampunkan segala dosa kami. Wala hamman illa farrajtah, dan hilangkan segala duka cita kami. Wala dainan illa qadaitah, dan bantu kami untuk membayar hutang sekiranya ada di kalangan kami yang masih berhutang. Wala maridan illa syafaitah, dan jika ada di kalangan kami orang-orang yang masih sakit, sembuhkanlah ia dengan segera. Wala hajatan min wala dhallan illa hadaitah, jika ada di kalangan kami orang yang masih sesat, maka berikan petunjuk kepadanya ke jalan yang Engkau redha. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wala waladan wala ibnan illa aslahtah, jika ada di kalangan kami yang punya anak-anak lelaki dan perempuan, maka jadikan mereka orang-orang yang saleh. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah iyalaka ridwan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa raditaha ya arhamar rahimin. Dan jika ada di kalangan kami orang-orang yang punya hajat-hajat tertentu dan hajat itu membawa kebaikan dunia akhirat, maka Engkau bantu agar hajatnya tercapai dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.